Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton di luar sana. Saya Umi Kara Sofia binti Jaafar, merupakan kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia dan bertugas sebagai pegawai psikologi di Unit Psikologi dan Kaunseling Universiti Malaysia Sarawak. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pustaka Negeri Sarawak Sibu atas jemputan sebagai penceramah dalam perkongsian virtual pada kali ini. Tajuk yang diminta untuk saya berkongsi pada hari ini ialah kesihatan mental, aku bukan gila. Sejak belakangan ini, banyak tumpuan diberikan kepada kesihatan mental dan ramai juga pakar berkongsi tentang apa itu kesihatan mental dan tips penjagaan kendiri untuk menjaga kesihatan mental kita melalui medium sosial media seperti TikTok, Twitter dan Facebook. Saya perasannya semenjak pandemik COVID-19 melanda di negara kita dan di seluruh dunia, ramai mula memberi penekanan kepada kesihatan mental dan mulai cuba untuk memahami apa itu kesihatan mental. Namun begitu, masih terdapat kekeliruan dalam kalangan masyarakat tentang kesihatan mental itu sendiri dan perbezaannya dengan penyakit mental. Isu kesihatan mental sebelum ini dianggap tabu untuk dibincangkan dalam kalangan masyarakat, malah seseorang individu dianggap mengada-ngada sekiranya mereka bercerita atau meluahkan tentang isu kesihatan mental yang dialami. Stigma dalam kalangan masyarakat ini menyebabkan ramai orang malu untuk bersuara mengenai isu kesihatan mental yang dialami dan menderita dengan diri sendiri atas stigma ini. Jadi saya berharap perkongsian saya pada hari ini dengan topik bertajuk kesihatan mental aku bukan gila mampu membuka mata orang ramai mengenai kesihatan mental dan juga penyakit mental. Baiklah, apakah kesihatan mental? Kesihatan mental adalah keupayaan atau cara seseorang itu berfikir, bertindak dan merasa di mana seseorang itu boleh menjalani kehidupan seharian dengan baik. Ini termasuklah pengurusan diri, berinteraksi dengan orang lain dan cara menghadapi masalah dan mengatasinya. Kesihatan mental wujud dalam spektrum atau bahasa mudahnya terdapat beberapa fasa dalam kesihatan mental ini, iaitu baik, sederhana baik dan tidak baik. Fasa baik itu di mana seseorang itu merasakan ketenangan dan indahnya kehidupan. Contohnya lah, tidak merasakan apa-apa permasalahan dalam kehidupan, mampu menjalani kehidupan dengan baik, mampu menghadapi situasi dengan tenang dan menganggap semua yang berlaku dalam kehidupan beliau tenang dan indah. Itu adalah di mana fasa kesihatan mental seseorang itu dalam keadaan baik. Jadi seterusnya ialah sederhana. Okey, sebelum saya berkongsi tentang sederhana, saya ingin berkongsi tentang sekiranya seseorang itu di dalam fasa kesihatan mental yang tidak baik. Fasa kesihatan mental tidak baik itu adalah sekiranya sekiranya seseorang itu mengalami sesuatu permasalahan dan didiagnosis sehingga boleh didiagnosis dengan penyakit mental oleh pakar psikiatri. Dan di pertengahannya sederhana adalah di sanalah timbul isu-isu masalah kesihatan mental seperti konflik, stres, perubahan emosi dan sebagainya. Jadi seseorang yang normal selalunya akan merasakan antara 1 dan 2, sekejap okey, sekejap tak okey dan sekejap rasa tenang dalam kehidupannya, dan sekiranya kita dilanda permasalahan dalam kehidupan, kita akan rasa resah, kita akan rasa gelisah, kita akan rasa takut, kita akan rasa marah, kita akan rasa terlalu dan sebagainya. Dan namun begitu, kita masih boleh mengatasi ataupun menghadapi kehidupan seharian kita dengan baik. Jadi percayalah, itu normal. Selagi mana kita boleh lagi berupaya untuk melakukan aktiviti seharian dengan baik, walaupun ada sesuatu yang mengganggu fikiran kita, percayalah anda belum lagi ke tahap penyakit mental. Sekiranya anda merasakan perubahan dalam diri anda, perubahan emosi, perubahan tingkah laku yang sebelumnya kita rasakan kita rasional, kita waras dan kita dapat merasakan kegembiraan itu, kita
dapat merasakan perasaan yang sepatutnya, namun kita merasakan perubahan itu dalam diri kita, dah bolehlah mendapatkan perkhidmatan kaunseling di luar sana. Ingin saya tekankan bahawa perkhidmatan kaunseling tidak terhad kepada seseorang yang mempunyai permasalahan kesihatan mental sahaja. Kita boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling tidak kira walaupun kita merasakan kesihatan mental kita dalam keadaan baik atau sederhana baik, kita boleh mendapatkan sesi khidmat kaunseling dengan kaunselor di luar sana. Kesihatan mental adalah sangat penting pada setiap peringkat hidup kita, dari zaman kanak-kanak, dari zaman remaja dan zaman dewasa. Ia adalah asas pemikiran, pembelajaran, komunikasi, daya tahan dan keyakinan diri. Jadi saya pernah ditanya soalan oleh pelajar di universiti. Beliau bertanyakan, bila masakah kesihatan mental itu timbul? Jadi jawapannya ialah kesihatan mental itu ada sejak kita lahir lagi. Jadi penting untuk kita menjaga kesihatan mental kita dari kecil sehinggalah kita dewasa. Jadi saya harap penonton di luar sana faham mengenai apa itu kesihatan mental. Jadi para penonton di luar sana sudah faham apa itu kesihatan mental. Jadi kesihatan mental itu tidak sama dengan penyakit mental, dan sekiranya seseorang itu mengatakan beliau mempunyai isu-isu kesihatan mental, itu bermaksud beliau mempunyai sesuatu ataupun situasi, beliau berada dalam situasi di mana sesuatu mengganggu fikiran mereka. Sudah saya terangkan sebentar tadi, sekiranya selagi mana kita mampu berupaya untuk melakukan aktiviti seharian dengan baik, walaupun ada yang mengganggu fikiran, kita belum lagi di tahap penyakit mental. Jadi, bagaimana pula dengan stres? Apa itu stres? Okay, ramai mahasiswa di universiti, pelajar-pelajar di luar sana seringkali mengatakan ataupun sudah dititip mulut mereka bahawa mereka ini stres tentang banyak perkara. Jadi sebenarnya apakah itu stres? Stres adalah desakan atau tekanan yang dihadapi oleh individu berikutan peristiwa yang berlaku pada mereka, apa jua keadaan dan situasi yang mengancam atau dianggap mengganggu kehidupan seseorang, itu adalah dianggap stres. Stres boleh berlaku dari segi emosi dan juga fizikal. Stres merupakan perkara yang sering berlaku kepada manusia dan itu adalah normal. Contohnya, para pelajar di luar sana stres dengan pembelajaran, stres dengan subjek-subjek yang susah, stres dalam percintaan, dalam hubungan dengan kawan-kawan. Percayalah, kalau anda rasa stres kadang-kadang, itu biasa ya. Dan tak biasanya apabila stres itu berlaku dalam tempoh yang lama atau dalam jangka sesuatu masa yang sangat panjang. Stres dalam kalangan mahasiswa ataupun pelajar universiti amat membimbangkan. Mahasiswa sebenarnya adalah antara golongan yang mudah mendapat tekanan akibat penyesuaian diri dengan pendidikan, sosial, persekitaran dan psikologi dalam suasana kampus. Kajian juga menunjukkan bahawa ekoran peristiwa COVID-19 menyebabkan ramai mahasiswa stres sehingga mendatangkan kesan kepada pencapaian akademik, aktiviti kurikulum dan peranan sebagai ahli masyarakat. Hal ini kerana suasana di universiti adalah 100% berbeza dengan suasana di sekolah. Jadi gagalnya pengurusan masa ketika di universiti mungkin boleh menyebabkan pelajar itu merasakan stres. Di universiti, mahasiswa perlu belajar berdikari dalam segala hal dan yang paling penting adalah mengurus masa dengan bijak. Jadi berada dalam universiti tidak lagi sama dengan ketika kita berada di sekolah. Kerana di sekolah kita dah diaturkan jadual, pada waktu ni adalah kita kena belajar ataupun kita kena subjek ni, dan sekiranya kita balik di sekolah kita dah ada tuition, seterusnya kita kena buat ni, jadual kita dah diatur oleh ibu bapa kita ataupun guru-guru di sekolah. Tidak berada dalam universiti, para pelajar diberikan kebebasan untuk mengatur jadual kehidupan mereka bagaimana, dan mungkin di sana kegagalan untuk mengurus masa dengan baik kerana ialah mungkin teruja dengan freedom untuk memilih
sesuatu dengan sendirinya, membuat keputusan dengan diri sendirinya, mungkin terdapat kegagalan pengurusan masa di sana, dan kegagalan pengurusan masa itu menyebabkan stres itu muncul. Hal ini kerana dalam kehidupan kita di universiti, saya sebagai kaunselor di universiti, banyak yang kita kena balance dalam kehidupan di universiti. Kita kena aktif juga dalam kurikulum kegiatan pelajar, seperti kita kena masuk kelab, kita kena buat aktiviti. Kadang-kadang kita buat aktiviti bersama masyarakat di luar sana, kita buat CSR project, kita organize program dan sebagainya. Pada masa yang sama, kita juga perlu at the same time kita kena balance juga dengan akademik kita. Dalam sesi akademik, dalam bidang akademik pula, kita kena banyak benda yang kita kena buat. Kita kena fokus dengan assignment kita kena fokus dengan exam kita kena berinteraksi dengan baik dengan rakan-rakan sekeliling kita. Jadi banyak perkara yang kita kena balancekan dalam kehidupan di universiti, dan sekiranya kita gagal untuk menguruskan aktiviti ataupun diri ataupun masa dengan baik ketika berada di universiti, itu mungkin boleh menyebabkan stres ataupun menimbulkan stres yang berpanjangan dalam kalangan mahasiswa. Jadi saya ingin berkongsi saya sebagai kaunselor di universiti, selalunya para pelajar akan datang kepada saya dapat perasan pattern ni ketika berada di universiti, ketika mereka berada di final week mereka, iaitu kalau di universiti awam biasanya final week itu adalah pada minggu ke-14 dan minggu ke-15. Ramai pelajar datang kepada saya pada minggu itu. Kerana apa? Mereka banyak merasakan mereka stres dalam pembelajaran. Mereka rasa macam tak tahu nak buat apa, tak tahu nak start bagaimana dan sebagainya. Kerana pada masa itulah banyak assignment yang kena hantar. Pada masa tu juga kita kena prepare ataupun study untuk exam kita. Dan pada masa itu juga biasanya dalam minggu ke-14 dan ke-15, pada masa itulah universiti sangat aktif dalam menganjurkan kegiatan aktiviti atau kegiatan pelajar, ataupun menganjurkan pertandingan yang mampu meningkatkan peningkatan kendiri mahasiswa secara holistik. Tapi kegagalan pengurusan masa boleh menyebabkan pelajar itu atau seseorang itu merasakan stres. Jadi penting untuk kita tahu bagaimana cara untuk menjaga diri supaya terhindar daripada stres ataupun masalah kesihatan mental yang lain, isu-isu kesihatan mental yang lain. Bukan saja stres dalam isu yang ada dekat universiti ini. Selain daripada stres, sebenarnya bermula daripada stres. Stres itu menyebabkan kepada isu-isu kesihatan mental yang lain, seperti anxiety, kemurungan, mungkin ada mood swings, bipolar dan sebagainya. Hal itu kerana kegagalan menguruskan stres dan pengurusan masa boleh menyebabkan seseorang itu pada masalah kesihatan mental yang lain. Mungkin di hujung perkongsian ini saya akan kongsikan bagaimana cara saya membantu para pelajar yang mempunyai isu-isu kesihatan mental dalam sesi kaunseling saya. Jadi sebelum itu kita akan bergerak kepada topik yang seterusnya, iaitu kita kan nak tadi tahu apa itu perbezaan kesihatan mental dan juga penyakit mental. Apa pula penyakit mental? Penyakit mental juga dikenali sebagai kecelaruan mental, boleh menjejaskan sesiapa sahaja sebenarnya. Penyakit mental adalah keadaan kesihatan yang melibatkan perubahan dalam pemikiran atau tingkah laku atau mana-mana gabungan ini yang sering menyebabkan kesukaran kepada seseorang itu untuk melakukan aktiviti seharian seperti biasa. Seseorang boleh mengalami kesihatan mental yang lemah tanpa didiagnosis dengan penyakit mental. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kesihatan mental itu ada beberapa fasa, iaitu baik, sederhana, baik dan tidak baik, iaitu mungkin juga boleh dikatakan fasa lemah. Seseorang itu sekiranya di fasa lemah ataupun tidak baik terlalu lama, ianya boleh menyebabkan seseorang itu mendapat penyakit mental. Penyakit mental boleh datang dalam beberapa bentuk, dalam pelbagai bentuk. Ada yang agak ringan, hanya mengganggu kehidupan seharian sahaja.
ada pula yang kesihatan mentalnya sangat parah sehingga mungkin memerlukan rawatan perubatan dan rawatan doktor. Meskipun kesannya sangat serius, iaitu penyakit mental ini, tapi disebabkan stigma dan tabu masyarakat mengenai penyakit mental, ramai yang menderita sendiri dan tidak mendapatkan pertolongan profesional dengan pakar psikiatrik kerana malu untuk meluahkan ataupun memberitahu apa yang mereka deritakan selama ini. Mereka yang merasakan mereka terlibat dalam penyakit mental seharusnya mendapatkan rawatan profesional dengan kadar yang cepat, kerana kebanyakan penyakit mental boleh dirawat. Mereka yang menderita dengan kecaluran ataupun penyakit mental ini dapat mengatasinya dan menjalani kehidupan yang normal. Walaupun pentingnya pengetahuan mengenai penyakit mental ini, namun begitu tidak seharusnya kita membuat diagnosis sendiri. Ini selalunya berlaku kesilapan masyarakat sekarang ya. Sekarang ramai dah pakar-pakar di luar sana berkongsi mengenai kesihatan mental, penyakit mental dan sebagainya. Namun begitu, peringatan bagi semua orang ya. Kita tidak boleh membuat diagnosis dengan diri sendiri walaupun kita merasakan semua symptoms ataupun semua tanda-tanda dan gejala-gejala itu ada pada diri kita. Itu cumalah hanya bimbingan dan saringan kepada kita untuk kita tahu apa yang seharusnya kita buat selepas ini. Jadi walaupun kita mempunyai tanda-tanda dan gejala-gejala yang sama seperti dalam internet untuk kemurungan dan sebagainya, kita tidak boleh mengakui bahawa kita itu mempunyai masalah kemurungan, masalah kesihatan mental kemurungan, dan mengakuinya kepada ramai orang bahawa kita mempunyai masalah kemurungan tanpa mendapatkan diagnosis daripada pakar psikiatri. Pada zaman dahulu, kesihatan mental ataupun penyakit mental ini tidak diketahui ramai kerana tak ramai yang berkongsi tentang apa itu kesihatan mental dan penyakit mental. Namun pada zaman sekarang ramai dah berkongsi dan sebagainya. Terdapat juga isu-isu dalam sosial media di luar sana yang saya perasan bahawa seseorang itu mengakui bahawa dia ada masalah kesihatan mental, bahawa they claim themselves to have some sort of mental illness seperti anxiety disorder ataupun bipolar disorder, depression dan sebagainya. Namun begitu, mereka mereka cuma membuat diagnosis itu sendiri berdasarkan maklumat dalam internet. Kerana mereka yang mengakui bahawa mereka ini mempunyai sakit mental dan sebagainya, mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk mereka as an excuse sekiranya mereka membuat sesuatu perkara yang macam tidak elok. Contohnya peristiwa tu di mana seorang ini bersikap kasar ataupun kurang ajar, rude kepada seseorang itu, seterusnya dia dikecam lah dalam internet, dalam social media dan sebagainya. Sejurus selepas itu dia meminta maaf dan mengakui bahawa dia mempunyai mempunyai sakit mental, bahawa dia mempunyai depression dan sebagainya. Namun begitu, setelah dibuat exploration ataupun setelah dibuat carian seterusnya bahawa beliau itu tidak sebenarnya mempunyai penyakit seperti yang beliau claim, beliau akui. Di sinilah stigma yang sebelum ini bahawa orang-orang rakan-rakan masyarakat yang mempunyai sakit mental itu dianggap mengada-ngada dan sebagainya, disebabkan tindakan ataupun perbuatan yang kurang rasional ataupun irresponsible, tidak bertanggungjawab ini memberi kesan kepada orang ataupun rakan-rakan yang betul-betul mengalami penyakit mental. Bercakap mengenai diagnosis ya, cuma pakar psikiatri sahaja yang layak membuat diagnosis. Walaupun saya sebagai seorang kaunselor, saya hanyalah membimbing dan memberi celik akal kepada klien saya mengenai apa itu kesihatan mental dan bagaimana mereka boleh membuat tindakan seterusnya untuk mendapatkan perkhidmatan, ataupun saya akan buat referral letter kepada pakar psikiatrik untuk mereka membuat diagnosis kepada klien saya. Walaupun saya tahu saya mempunyai ilmu dan pengetahuan mengenai kesihatan mental, mengenai penyakit mental. Untuk kita mengetahui penyakit mental ni, kita orang ada satu kitab, kita orang panggil kitab lah. Dia satu buku ni, we call that diagnostic
DS Statistic Manual 5. DSM-5 adalah rujukan utama kita untuk mengetahui penyakit mental seseorang itu dan bagaimana kita untuk mengetahui tanda-tanda dan gejala seseorang itu mempunyai certain penyakit mental itu. Walaupun saya mengetahui, saya ada pengetahuan mengenai tanda-tanda dan gejala-gejala tersebut, tapi saya tidak boleh membuat diagnosis itu dan saya kena buat referral letter lah sekiranya klien saya itu mempunyai memerlukan rawatan yang seterusnya di luar bidang saya akan buat referral letter kepada pakar psikiatri di hospital psikiatri yang berdekatan. Ingin saya kaitkan di sini bagaimana sekiranya pengabaian kesihatan mental itu boleh membawa kepada penyakit mental seperti kemurungan. Kali ini saya akan berkongsi tentang apa itu kemurungan. Saya selalu sebut kemurungan dalam perkongsian saya pada hari ini. Hal ini kerana ramai mahasiswa sebenarnya di universiti ada yang betul-betul didiagnose daripada pakar psikiatri mempunyai MDD. We call that MDD, which is Major Depression Disorder, ataupun dikenali sebagai kemurungan, ataupun mempunyai symptoms ataupun tanda-tanda dan gejala-gejala kemurungan yang sangat teruk. Biasanya kalau di universiti kita ada buat saringan minda sihat menggunakan DAS 21 dan banyak yang kami dapati bacaan untuk depression, anxiety dan stres agak tinggi dalam kalangan para pelajar di universiti. Baiklah, apa itu kemurungan? Kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Jadi untuk kita sebenarnya indikator untuk kita mengetahui seseorang itu mempunyai isu kesihatan mental seperti kemurungan dan sebagainya adalah tempoh di mana seseorang itu merasakan perubahan itu dalam diri mereka. Contohnya dalam saya katakan yang saya kongsikan sebentar tadi, sekiranya perkara perasaan sedih atau perasaan cepat marah, hilang interest dalam kehidupan seharian, dalam menjalani aktiviti lain dan sebagainya, tempoh yang diberikan adalah 2 minggu dan sekiranya dalam sepanjang tempoh 2 minggu itu berlarutan, maka itu adalah petanda bahawa seseorang itu mengalami isu kesihatan mental yang boleh kita rujuk kepada pakar psikiatrik sekiranya saya mendapati kes daripada klien yang sebegini. Penyakit kemurungan ini dia boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja, tak kira jantina, tak kira umur dan sebagainya. Dan tak kira bangsa, tak kira socio-economic status, tak kira lah miskin ke, kaya ke, sederhana, kaya ke dan sebagainya. Penyakit kemurungan ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja. Dan kadang-kadang it takes to month, berbulan-bulan atau sehingga bertahun-tahun, ya. Ingin kita nak tahu sebenarnya apakah punca kemurungan sebenarnya. Seperti yang saya kongsikan tadi, saya nak tengok bagaimana kita nak kaitkan tentang pengabaian kesihatan mental itu boleh membawa kepada penyakit mental. Jadi kita berbalik kepada apakah punca kemurungan. Terdapat beberapa punca yang boleh membawa seseorang itu kepada menghidapi kemurungan. Yang pertama ialah perubahan kimia dalam otak seseorang sehingga berlaku ketidakseimbangan kimia dalam otak itu boleh mempengaruhi perasaan ataupun mood seseorang sebenarnya. Ingin saya kongsikan bahawa dalam badan kita ini we are affected by hormones. Kita ada hormones yang control kita punya perasaan gembira itu, perasaan sedih itu ataupun perasaan nak tidur tu bagaimana. Kita ada hormon ataupun kimia dalam badan kita untuk kontrol untuk mereka menjadikan seimbang dalam kehidupan kita. Sekiranya berlaku ketidakseimbangan kimia ini dalam badan kita boleh membawa kepada penyakit mental. Seperti kalau dalam kemurungan apa yang tak stabil ataupun tidak seimbang di sana ialah neurotransmitter serotonin dan norepinephrine. Sekitaran juga boleh menjadi punca seseorang kepada kemurungan. Contohnya,
peristiwa yang dilalui oleh seseorang dalam kehidupan mereka atau tiada sokongan daripada keluarga boleh menjadi punca kepada kemurungan. Saya pernah ditanyakan juga satu interview ni daripada seorang pelajar ingin membuat temu bual bersama saya, dan salah satu soalannya ialah bagaimana persekitaran boleh memberi kesan kepada kesihatan mental kita. Jadi sekiranya kita di dalam persekitaran yang tidak sihat, kita tidak mendapat sokongan yang sebetulnya daripada ahli keluarga ataupun daripada rakan-rakan yang sekeliling kita, ataupun kita melalui situasi yang tidak sepatutnya, seperti contohnya saya bagi contoh mangsa rogol, mangsa rompak, mangsa kena ragut dan sebagainya. Mungkin peristiwa seperti itu boleh menjadi trauma kepada seseorang dan boleh menjadi punca kepada kemurungan. Antara lain juga persekitaran ialah kurang sokongan keluarga. Saya nak berkongsi saya pernah buat satu program ni di rumah, satu rumah ni kira rumah pemulihan akhlak lah, di mana di rumah tersebut ada menempatkan siswi-siswi, para pelajar perempuan bawah 18 tahun yang mempunyai isu seperti mengandung di luar nikah dan ada masalah ketagihan dadah dan sebagainya. Jadi apabila saya membuat sesi kaunseling bersama mereka dan mencari sejarah keluarga mereka, ramai daripada kalangan mereka ini, saya boleh katakan 85% ataupun 90% daripada mereka ini datang daripada keluarga yang kurang stabil, yang tidak sempurna. Contohnya ada masalah perceraian antara ibu dan bapa mereka, ataupun ada pengabaian berlaku daripada ibu bapa. Ada yang pernah ditinggalkan di rumah berseorangan dalam masa tempoh yang agak panjang, dan sebenarnya disebabkan kekurangan ataupun gagalnya ibu bapa memberi sokongan kepada mereka ini, mereka terjebak kepada isu-isu sosial seperti seks luar nikah, terlibat dalam gejala dadah dan sebagainya. Dan apabila mereka kesan daripada perbuatan tersebut, sehinggalah mereka mengandung ataupun beranak, anak luar nikah dan sebagainya, mereka merasakan stres, tertekan dan kemurungan. Jadi ini bahawa persekitaran membawa pengaruh yang besar juga kepada puncanya penyakit mental. Selain daripada itu, corak pemikiran juga boleh menjadi punca kepada kemurungan. Corak pemikiran yang bagaimana? Corak pemikiran yang negatif, termasuklah bagaimana persepsi kita kepada diri sendiri, kehidupan dan dunia keseluruhannya boleh sebenarnya menjadi punca kepada kemurungan. Contoh sekiranya kita merasakan diri kita we're not good enough, kita tak cantik, kita ni is not worth it, kita rasa tak berguna dan sebagainya. Persepsi yang seperti itu sebenarnya boleh menyebabkan punca kepada kemurungan. Satu lagi ialah kita selalu menyalahkan diri sendiri. Sekiranya sesuatu yang tidak diingini berlaku dan kita menyalahkan diri sendiri kita kerana benda itu berlaku, itu adalah cara pemikiran yang boleh menyebabkan kepada kemurungan. Peristiwa lain yang boleh mencetuskan kemurungan termasuklah penyalahgunaan dadah atau ketagihan arak, menghidapi penyakit serius atau tinggal dengan orang yang menghidap penyakit serius. Contohnya sekiranya seseorang itu mempunyai masalah kesihatan fizikal yang kurang baik, seperti didiagnose dengan penyakit-penyakit fizikal seperti kegagalan buah pinggang ataupun masalah jantung dan sebagainya, ataupun kanser, itu boleh menyebabkan seseorang itu membawa kepada kemurungan sekiranya pengurusan emosi itu tidak diuruskan dengan baik. Jaga seseorang yang tidak sihat itu juga boleh menyebabkan punca kepada kemurungan. Bagaimana sekiranya kita terpaksa memberi perhatian ataupun menjaga seseorang yang tidak sihat, kita tidak mempunyai masa untuk diri sendiri dan kurangnya perhatian kepada diri sendiri, dan sehingga kan kita mengabaikan kesihatan fizikal kita, kesihatan mental kita,
itu sebenarnya boleh membawa kepada kemurungan. Antara tanda-tanda dan gejala kemurungan adalah kesedihan atau kekosongan perasaan yang berpanjangan, hilang minat atau keseronokan terhadap hobi dan aktiviti-aktiviti lain yang biasanya menjadi keseronokan sebelum ini, cepat rasa letih dan tidak bertenaga, perasaan pesimistik dan mudah putus asa, perasaan bersalah, rasa diri tidak berguna, gangguan tidur seperti bangun terlalu awal ataupun terganggu tidurnya ketika malam ataupun tidur terlalu lama, berlebihan tidurlah, hilang selera makan dan penurunan berat badan, rasa lebih baik mati kadang-kala disertai dengan percubaan bunuh diri, rasa tidak tenteram dan mudah marah, kurang daya tumpuan dan ingatan, sukar membuat keputusan, simptom fisiologi seperti sakit kepala, sakit badan dan sebagainya. Sekiranya para penonton di luar sana ada merasakan tanda-tanda atau gejala ini dalam diri anda, sila dapatkan pertolongan profesional dengan segera. Anda boleh dapatkan rawatan ataupun berjumpa dengan kaunselor, ahli psikologi ataupun pakar psikiatrik. Penyakit kemurungan boleh dirawat. Lebih 80% daripada pesakit dapat disembuhkan sepenuhnya dengan rawatan yang teratur dan insentif. Antara rawatan yang diberikan kepada pesakit yang mempunyai kemurungan ini, antaranya ialah mereka dibagi ubat yang dinamakan antidepresan. Sebab itulah diagnosis itu hanya boleh datang daripada pakar psikiatrik saja, kerana biasanya pakar psikiatrik yang tahu apakah tindakan susulan ataupun rawatan susulan kepada seseorang itu yang mempunyai penyakit mental, seperti prescribe the medication for those who are suffering dalam mental illness ni, doktor-doktor dan pakar psikiatrik saja yang layak. Jadi selain daripada itu, psikoterapi dan juga counselling. Jadi ini saya nak kongsikan di sini, saya ada beberapa klien yang memang diagnosed with certain mental illness seperti bipolar dan MDD dan juga anxiety. Mereka mengatakan bahawa ialah kesan-kesan sampingan ubat ini ada. Contohnya mereka merasakan mengantuk, mereka merasakan tidak produktif dan sebagainya. Betul. Dan kes saya ini adalah beliau mempunyai anxiety disorder. Jadi beliau dibagi ubat dan merasakan tidak produktif dan kurang fokus ketika melakukan pekerjaan. Namun begitu, beliau tidak makan ubat, beliau merasakan overthinking ataupun merasa resah selalu. Tapi beliau memilih untuk mendapatkan rawatan secara psikoterapi dan sesi kaunseling bersama saya. Dan walaupun sesi kaunseling itu it takes a long time, saya buat sesi dia dah berbelas sesi setakat ni, tapi alhamdulillah terdapat perubahan kepada klien saya itu daripada pertama kali dia datang ke dalam sesi dan sekarang dah sesi ke-11 kalau tak silap. Terdapat perubahan yang positif lah dalam klien saya itu. Jadi dalam kita, walaupun kita didiagnose ataupun walaupun kita merasakan perubahan ataupun isu kesihatan mental dalam diri kita, percayalah bahawa kita boleh berubah menjadi yang lebih positif ataupun menjadi yang lebih baik dengan rawatan ataupun dengan perkhidmatan seseorang profesional dan sebagainya. Seterusnya saya ingin berkongsi tentang tips penjagaan diri. Saya dah janji tadi di pengakhir perkongsian saya pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang tips penjagaan diri, iaitu self-care. Sebenarnya apa itu self-care? Jadi self-care itu adalah, kalau saya nak katakan dalam bahasa mudahnya, self-care itu adalah melakukan apa sahaja yang bermanfaat untuk diri kita. Jadi termasuklah menjaga kesihatan fizikal, menjaga pemakanan kita, menjaga kesihatan mental kita, menjaga hubungan kita dengan orang dan sebagainya. Jadi apa-apa yang contribute ataupun yang memberi manfaat kepada kita, itu adalah self-care. Jadi kalau fizikal tu kita boleh katakan exercise regularly, ataupun menjaga pemakanan dan sebagainya. Itu adalah kepada kesihatan fizikal. Kerana kesihatan fizikal dan kesihatan mental ini they work two ways. Kesihatan fizikal boleh memberi kesan kepada kesihatan mental kita dan kesihatan mental kita boleh memberi kesan kepada kesihatan fizikal kita. Faham tak?
sekiranya kita tidak mempunyai kesihatan fizikal yang baik, itu boleh menyebabkan ataupun menjadi punca kepada kelemahan ataupun menjadi punca kepada tidak baiknya kesihatan mental kita. Begitu juga dengan kesihatan mental kita. Sekiranya kita tidak mempunyai kesihatan mental yang baik, contohnya kemurungan, di mana kita tak ada selera nak makan, kita tak ada rasa minat untuk buat sesuatu dan sebagainya. Benda yang macam ni sebenarnya boleh contribute kepada kesihatan fizikal yang tidak baik. Jadi di situlah sebenarnya kesihatan mental dan kesihatan fizikal, it works two ways. Jadi kita kena jaga dua-dua untuk menjadi fit dan produktif dan sebagainya. Jadi contohnya kalau kesihatan mental, kita yang selalunya contribute kepada kesihatan mental ialah cara pemikiran, tingkah laku dan emosi seseorang. Jadi biasanya apa yang contribute kepada benda tiga ni adalah ketika membuat keputusan. Jadi membuat keputusan yang betul, yang bermanfaat kepada kita adalah itu termasuk kepada self-care tips. Banyak ya dalam kehidupan ni kita kena buat keputusan, walaupun keputusan kecil ke, keputusan besar ke, kita kena juga buat keputusan dalam kehidupan kita. Even kita nak makan apa, kita nak makan kat mana, itu adalah membuat keputusan. Jadi self-care adalah termasuklah membuat keputusan yang bermanfaat untuk kita. Sekiranya seseorang itu mempunyai ialah kekeliruan untuk memilih salah satu pilihan ini. Pilihan pertama adalah pergi ke mall bersama rakan. Pilihan kedua ialah buat study group bersama rakan yang lain. Jadi ada dua pilihan di sana. Jadi saya selalu kalau klien-klien saya yang rasa macam tak tahu nak decide which one pilihan yang mana dan sebagainya, saya selalu anjurkan mereka untuk buat table, buat jadual. Jadi satu ni adalah jadual keluar dengan kawan dekat mall. Satu lagi adalah buat study group dengan kawan dekat library. Jadi di sana saya akan suruh mereka untuk list down what are the benefits if you are choosing this one. Contohnya, apakah kebaikan sekiranya kamu memilih untuk keluar bersama rakan dekat mall dan sebagainya. List down apa semua. Lepas tu, pilihan yang kedua, list down lagi apa semua kebaikan sekiranya kita buat study group dekat library dan sebagainya. Dan saya akan suruh klien saya memilih di mana antara pilihan tu yang lebih banyak memberi manfaat kepada diri sendiri. Jadi itulah keputusan yang lebih baik. Jadi membuat keputusan yang tepat juga adalah merupakan self-care. Kadang-kadang kita ada masa nak me time walaupun kawan-kawan ajak kita keluar ataupun buat aktiviti lain dan sebagainya. Sekiranya me time pada masa itu memberi lebih banyak manfaat kepada diri kita, pilihlah me time. Jadi itulah tips-tips penjagaan diri daripada saya untuk kita menjaga kesihatan mental kita. Dan yang penting adalah love yourself. Love yourself ni bermaksud prioritizing yourself dalam membuat keputusan. Carilah benda yang bermanfaat untuk kita, yang baik untuk kita, yang membuat kita happy, yang buat kita tenang, yang buat kita rasa seronok dan sebagainya. Dan saya rasa sekiranya kita dapat amalkan tips penjagaan diri ini dengan baik, kita dapat menjaga kesihatan mental kita dengan baik. Walaupun ada kalanya kita rasa okey tak okey, kita mungkin akan berbalik ataupun bounce back kepada kita yang okey, daripada kita terus daripada tak okey atau sehingga menyebabkan kita mempunyai menghadapi penyakit mental. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Pesanan saya di luar sana kepada para penonton yang merasakan mereka mempunyai isu-isu kesihatan mental, dapatkan pertolongan profesional dengan segera, dan percayalah mendapatkan pertolongan itu dengan pakar dan sebagainya, itu tidak menjadikan anda dilabel sebagai orang gila. Jagalah kesihatan mental kita. Saya harap perkongsian saya pada hari ini bermanfaat untuk semua, dan sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.